Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang pendengar dan penonton, timbul masalah vaksin di kalangan umat Islam di antara golongan yang menerima dan golongan yang menolak. Apapun kita wasatiyah. Wasatiyah bermakna menuju kepada kebaikan, kepada halal, kepada kebersihan. Maka dalam isu vaksin ini kita secara pastinya ia merupakan keperluan. Mungkin dia tidak sampai kepada daruriyat, yang maknanya confirm mati kalau kita tak pakai vaksin, suntikan yang boleh melemahkan penyakit-penyakit. Tetapi secara jumlahnya yang kita katakan masyarakat akan menjadi lemah, dan dia hampir kepada daruriyat, dekat. Dan telah dibuktikan dalam beberapa negara yang menolak vaksin, penyakit banyak di kalangan masyarakat tersebut. Dan apabila penyakit banyak, ia melemahkan, maka hukum dia seperti mana mengambil langkah keperluan, ataupun kita katakan perkara yang boleh taklah mencapai darurat, tetapi hajiat yang syadidah, yang sudah pasti syariah sangat berlapang dada melihat kepada nas-nas Quran, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Mungkin orang menyatakan dengan benda-benda yang haram, tapi tak semua vaksin itu ada bahan-bahan yang haram. Dan di sana ada khilaf di antara perkara yang boleh kita istihalahkan, makna najis yang diistihalahkan. Kalau bahan vaksin itu najis, kita istihalahkan, seperti yang tertera dalam mazhab Hanafi, mazhab Zahiri, dan sejumlah mazhab yang lain yang kita boleh bertaklid dalam keadaan hajat. Sebab dalam perkara yang khilaf, kita boleh bertaklid ketika hajat. Perkara yang ijma', kita tak ada taklid ijma', dibolehkan hanya ketika darurah. Sekarang kita katakan tidak ada darurah, tapi hajat syadidah. Dan ada pendapat khilaf yang mungkin pada pandangan kita pendapat dhaif, dan dhaif kita boleh bertaklid ketika mana hajat syadidah, seperti yang disebut oleh para ulama usul, terutama dalam mazhab Syafi'i. Dan sekiranya kita membolehkan dan mengharuskan penggunaan vaksin, maka mengikut qawaid syar'iyyah, khususnya mazhab Syafi'i, tidak menolak penggunaan vaksin tersebut. Dan saya mengharapkan supaya orang ini belajar, mengkaji, membaca tentang kepentingan ilmu kesihatan dalam dunia zaman moden ini. Dan kita yakin bahawa isu ini dapat diuraikan dengan baik, tanpa ada pergaduhan, tanpa ada isu-isu yang menjadikan benda ini kepada benda yang boleh menyebabkan pergaduhan di kalangan umat Islam. Sebaliknya kita inginkan kebaikan. Apabila ada ulama yang siqah, ramai ulama yang membolehkan vaksin, kenapa tidak kita bertaklid kepada mazhab yang memudahkan dan menjamin kesihatan kita? Adapun mungkin ada faktor-faktor sampingan yang tidak baik, itu dimaafkan. An-nadir la hukma lahu, yang sedikit itu dimaafkan. Maka saya yakin bahawa umat Islam perlu kepada peramatang, kepada kematangan dalam mengatasi isu-isu khilaf yang mengambil kepada konsep kemudahan, kebaikan, bertepatan dengan hifzun nafsi dari sudut mantiki, pelaksanaan syariah dari sudut maqasid, mendahulukan nyawa lebih daripada agama, dari beberapa aspek. Memang agama lebih mulia, di situ agak mulia agama, tapi praktikalnya menjaga nyawa. Itu yang perlu kita fahami. Jadi setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah kepada Allah, ini mahdi juga. Allah bagi pertama tazkirah kepada kami sendiri dalam bidang perubatan yang dah lama tak jumpa. Yakin ini tiba-tiba ada balik, kami kena perasak balik ilmu-ilmu kami, dan kami tahu ada banyak yang kami masih lagi lemah dalam ilmu. Jadi kita dapat satu peringatan daripada Allah. Dan yang kedua, yang peringatan juga kepada tiba-tiba kita tahu ada juga ramai punya orang yang belum lagi vaksin, ataupun lebih mana lagi dia anti vaksin, dia tak ambil vaksin untuk menghadapi wabak yang tiba juga Allah ni. Itu juga saya tazkirah. Jadi tiba-tiba bila dah itu dah berlaku wabak sebegini, ramai orang kata dah terhantuk baru keadaan. Tiba-tiba tanya doktor balik mana yang dapat vaksin dan sebagainya, juga bagus tazkirah pada dunia. Dan yang ini saya nampak mungkin tazkirah kepada golongan agamawan sendirilah. Mungkin isu yang sensasi dulu, kenapa isu menjadi viral, sebab ada seorang imam muda golongan agamawan tiba-tiba memberi satu persepsi yang kurang
jelas kurang tepat tentang vaksin ini, dan isu itu jadi repercussion, jadi lebih besar sampai sekarang. Dan kita tahu tiba ramai pula, alhamdulillah ada ramai agama yang memberi penjelasan yang baik, tapi ada juga agamawan yang belum mengerti, belum faham, dan mungkin mereka belajar, dan ada juga agamawan yang menentang. Tapi tak apa, dia menunjukkan satu peringatan dan perbincangan, dan hasilnya mungkin disebabkan itu ada juga forum pada pagi ini lah, disebabkan isu yang masih lagi panas. Jadi tentang vaksin ini saya nak ceritanya, dia satu proses imunisasi. Kita nak boost up, kita nak mantapkan imun kita. Badan kita Allah ciptakan ada imun. Cuma isu dia kita nampak teknologi yang asing, yang nampak pelik. Teknologi memang dia model, tapi kita nampak ia satu yang pelik sebab datang daripada barat. Ilmu ni penemuan ni datang daripada barat, dan vaksin pun dihasilkan di barat, kilang-kilang di barat. Tapi saya, kalau tuan-tuan perempuan belajar sejarah silam ulama-ulama Islam, kita akan dapati benda ni berpunca daripada nenek moyang kita sendiri, orang-orang Islam. Ini yang kita patut kita sedar sebelum kita berkata apa-apa yang teruk ataupun kita menolak konsep vaksinasi ni. Kita kena tahu susu galur dia. Yang pertama dulu apa semua daripada Ar-Rasul itu sendiri, dan juga sahabat dah tunjukkan konsep mencegah penyakit itu sendiri. Daripada zaman Nabi sendiri menggalakkan adanya kita bersuci, taharah, maknanya suruh berwudu, mandi wajib dan sebagainya, tayamum, maknanya air pun pastikan air yang bersih, tak boleh kencing dalam air. Itu semua adalah satu konsep kita nak mencegah penyakit, mengelakkan keadaan yang kotor. Alhamdulillah, insyaAllah tercegah penyakit. Dan contohkan juga daripada sahabat waktu zaman Umar, bila dia nak pergi ke suatu tempat, disebabkan dilaporkan ada wabak di sana, wabak taun, jadi dia pergi ke tempat yang dia lari daripada penyakit itu. Ada sahabat lain kondang tanya, kenapa kamu lari? Adakah kamu lari daripada ketentuan Allah? Tapi Umar menjawab, aku lari pada satu takdir dia akan dapat penyakit kan, kepada takdir yang lain, maknanya takdir dia tak akan kena penyakit. Contohkan di situ. Dan kemudian diperkembangkan lagi oleh ulama-ulama dulu, zaman Greek sebelum zaman Islam. Orang ingat penyakit yang berlaku ini adalah disebabkan orang kata hawa ataupun angin yang buruk kan. Dia tak ada pemikiran bahawa penyakit ini disebabkan oleh makhluk halus. Makhluk halus. Jadi makhluk halus yang saya maksudkan di sini bukanlah makhluk halus yang Ustaz Farah Syahid cakap ini. Makhluk halus yang kita tak nampak, yang sangat-sangat halus, iaitu mikroorganisma, bakteria, virus, fungi. Itu makhluk halus definisi saya. Tapi yang jumpa ni banyak orang yang kita dulu, Ar-Razi, Ibn Sina dan sebagainya. Jadi Ar-Razi dia tengok, dia kaji pemerhatian dia tengok waktu tu ada smallpox ataupun cacar, dia tengok. Lepas tu ada measles pun ada campak. Jadi lebih kurang sama. Jadi tengok ini, dan dia pun berjangkit. Ini disebabkan oleh makhluk halus. Dia tak namakan bakteri tapi dia dah ada konsep tu. Jadi dia nak mencegah benda ni. Jadi sebelum dia mencegah, dia mengkaji dulu. Kerana itu Ar-Razi adalah orang yang pertama yang memberi satu penerangan, description apa beza measles dengan smallpox. Dua-dua tu ada ruang, ada macam campak, tapi dua-dua disebabkan oleh organisma yang berlainan. Disebabkan deskripsi oleh Ar-Razi itu menyebabkan kita berjaya merawat smallpox sekarang. Kita guna ada vaksin. Jadi susu galur ni daripada kita, daripada nenek moyang kita. Ar-Razi dia buat. Sebab tu Ar-Razi sebelum dia buat hospital, dia pergi gantung daging-daging di seluruh Damsyik. Dia gantung daging, tengok tempat mana nak buat hospital. Dia tengok satu tempat tu yang mana apabila daging itu paling kurang rumput, tempat lain daging itu merumput kan. Jadi dia ingat di situ angin dia kurang baik, ada kuman dan sebagainya, tempat tu kotor. Di tempat daging yang paling bersih, paling okey, dia anggap tempat tu bersih kan, tak ada kurang kuman, dan di situ dia hospital. Itu metod yang dia dapat.
Dan selepas Ar-Razi ada Ibn Sina, ini semua tahun ke-11, tahun ke-12 Masihi ya. Ada tak jauh dalam sekitar 300 ke 500 tahun selepas kenabian. Kita jumpa perkara-perkara ini sampailah zaman keemasan Islam. Kita buat pelbagai penemuan-penemuan ni, dan oleh itu waktu yang kita rekodkan yang pertama sekali buat vaksin ataupun imunisasi, proses imunisasi adalah waktu zaman Turki Osmania, yang mana dia ambil smallpox. Siapa yang ada smallpox boleh google lah. Smallpox ni macam mana, dia ruang, dia memburu dan sebagainya. Orang boleh dapat berbagai komplikasi itu dan sebagainya. Jadi dia ambil sedikit cairan kulit smallpox tu dia letak kepada orang yang kena, ataupun di Turki tu dia tumbuk ke apa semua, dia bagi hidung, masuk dalam hidung semua. Dan orang yang terdedah tu didapati dia tak mengalami smallpox, tak mengalami campak atau cacar secara teruk. Jadi semua waktu zaman Turki semuanya buat benda yang sama. Jadi pada tahun 17 Masihi ada seorang isteri kepada diplomat British yang berada di Turki, Lady Montagu namanya. Dia tengok amalan waktu itu di zaman Eropah, masih ada wabak dan sebagainya. Mereka ni kebersihan tak jaga, tak guna yang bersih. Tapi itu Empire Osmania, orang-orang kita mandi, orang kita ada orang kata hammam, bathroom kan. Kita orang kita juga yang pertama pakai seluar dalam kan. Itu di Eropah orang pakai, kalau agama sendiri pakai tumpah baju dia sampai hancur. Dia tak pakai seluar dalam dan sebagainya, tak mandi, tak bersabun. Orang kita sudah mandi, bersabun dan sebagainya. Jadi teknologi ini dibawa ke Europe. Daripada tahun 1766 ada seorang saintis mengkaji bahawa dia ambil konsep yang sama. Dia ambil cowpox ataupun cacar yang daripada lembu, dia ambil, dia letak situ kepada manusia, dan kemudian manusia itu terhindar dari smallpox dan dia perbaiki sampailah jadi vaksin yang kita amalkan secara moden sekarang. Jadi benda ni semua susul galanya daripada orang Islam. Cumanya saya berkatakan tuan-tuan dan puan, mungkin satu sedikit benda yang malang apabila kita sekarang terlampau rejectionist, terlampau menolak tak nak vaksin ni mungkin agenda Yahudi, vaksin ni daripada Barat. Syarikat-syarikat farmasi ni syarikat Yahudi, syarikat Barat, mereka yang produce vaksin. Tapi kenapa mereka begitu? Kerana mereka mengkaji, mereka dapat teknologi dari Islam juga, dan mereka produce untuk lawan makhluk halus, mikroorganisme ni. Sedangkan kita tak tahu, mungkin kita sudah dalam fokus kita terlampau fikir apa saja penyakit disebabkan makhluk halus, jin dan syaitan. Jadi kita nak belajar benda itu sama. Apa saja masalah kanser pun kita salahkan jin. Maaf nanti saya akan kupas lagi Jadi tapi secara statistik saya boleh naikkan balik. Bukan saya tak percaya, saya pun belajar Al-Quran, saya Al-Quran dalam Al-Quran surah Al-Jin. Jin itu betul ada wujud makhluk Allah juga, tapi kita terlampau berat ke arah sana Sedangkan kalau kita buat statistik, berapa orang yang pernah mati disebabkan jin kita tak tahu. Tapi kalau statistik Malaysia daripada tahun 1986 sampai sekarang, kita sudah ada statistik yang pertama sekali punca kematian adalah disebabkan septismia, namanya septismia. 30% 30 ke 40% pesakit di luar tu mati disebabkan septismia. Septismia ni pun kuman dalam darah ataupun makhluk halus, makroorganisme ni ada dalam darah. Maknanya dia luka ke apa semua, macam orang kecil manis, dia luka pakcik-pakcik apa semua, imun dia dah rendah, dia luka, dapat jangkitan paru-paru, dapat jangkitan tulang kencing dan sebagainya. Jangkitan tu masuk dalam darah sampai dia meninggal dunia. Itu yang paling sebab kerana itu perubatan moden yang ada sekarang, kita kena pasti benda ni, kita kaji benda ni, dan kita keluar, kita datangkan dengan cara nak merawat, bukan sekadar merawat, kita nak mencegah. Jadi
sebagai permulaan saya sampaikan itu supaya kita semua maklum proses vaksinasi ataupun untuk kita memantapkan imunisasi ini bersusur galur daripada ilmu kita sendiri. Ilmu ni dia tak ada soal ilmu Islam ke ilmu Barat, ilmu Islam ke ilmu kafir, tak ada. Ilmu ni universal. Orang Barat yang sekarang dia mempelopori vaksin ni pun dia tak dapat ilmu ni secara macam tu dari langit, tiba-tiba dia dapat out of blue, tak, bukan macam tu kan. Ilmu ni satu, orang kata evolusi daripada zaman Greek sampai zaman Islam. Orang Islam ambil daripada Greek, lepas tu orang kafir Barat belajar daripada Islam. Dan sekarang disebabkan kita sendiri yang tak mengkaji, tak belajar, kita menjadi konsumer, pengguna semata-mata. Mereka yang hasilkan dan kita yang guna. Kerana itu polemik vaksin bagi saya tak habis. Sampailah kita orang Islam sendiri belajar, mengkaji, dan kita menjadi pelopor balik pada vaksin. Kita yang mengkaji, kita buat research, dan kita yang menghasilkan kilang-kilang kita. Barulah polemik ini tak akan timbul dan orang kita akan jadi ummah yang sihat. Jadi saya boleh tinggi musim pertama vaksin dia kebaikan untuk masa untuk ummah secara keseluruhannya. Tapi kita pun di sisi perubatan kita tahu tak semua orang mampu untuk mendapatkan vaksin, dan dia menjadi kontraindikated, dia menjadi berlawanan kepada sebahagian orang untuk mendapatkan vaksin kerana akan dapat kesan yang lebih teruk, terutama orang yang ada masalah imun, orang yang immune-suppression, orang yang kanser, dia butuh kemoterapi, imun dia low kan, orang yang ada AIDS dan sebagainya, mereka pun antara golongan yang tidak sesuai menerima vaksin. Tetapi oleh kerana adanya golongan-golongan ini yang tak sesuai menerima vaksin secara total, kita tak salahkan orang, kita tak salahkan mereka, maka menjadi tanggungjawab kepada mereka yang lain yang sihat untuk mendapatkan vaksin supaya mereka tak bawa penyakit wabak kepada mereka yang tak ada vaksin. Contoh yang mudah adalah doktor sendiri. Isteri saya seorang doktor kanak pediatrik ataupun doktor pediatrik lain. Kita jumpa pesakit-pesakit sebegini yang tak dapat vaksin. Jadi saya boleh mendapatkan vaksin sebagai contoh di ward onkologi, ward kanser. Isteri saya jaga. Orang kanser ni imun dia sangat low, sangat rendah apabila dia dapat kemoterapi jadi kalau kita mana-mana orang, termasuk doktor sendiri yang patut-patut sikit pun dia akan mencacati orang tu, pesakit tu. Jadi kita tanggungjawab kita untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar kepada pesakit tu. Dan isu tentang side effect vaksin ni bagi saya adalah satu benda yang jelas. Cuma kita isu dia mungkin dari segi penerangan dan komunikasi yang tak disampaikan dengan baik. Mana-mana ubat kita ada kebaikan, keburukan, itu tak dinafikan. Kerana itu, kalau tuan-tuan beli ubat di farmasi, beli ubat sirap batuk ke, sirap demam ke untuk anak-anak, tuan-tuan akan buka kotak tu, tuan akan nampak ada kertas dalam tu, betul tak? Kertas tu akan keluar apa bahannya, apa kandungan dia, apa indikasi, dosage dia macam mana, siapa boleh makan, siapa tak boleh makan, budak-budak tak boleh makan. Even ubat capak ataupun Vicks, Vaporub pun dia cakap di situ tak boleh bagi kepada anak bawah 2 tahun. Padahal itu bukan doktor yang bagi, itu mana-mana orang boleh beli, tapi dalam itu ditulis. Padahal kita tak baca kan. Jadi mana-mana ubat ada benda tu, kita concern. Itu adalah satu accountability, tanggungjawab dan transparansi, ketulusan kita yang bagi ubat. Mana-mana ubat semua itu masuk ke produk vaksin. Kotak vaksin kita buka ada tu, bahan dia apa, indication dia apa, dosage dia apa kebaikan dia, dan apa kesan sampingan. Kesannya ada 2. Satu kesan sampingan, kita panggil side effect. Satu lagi kesan buruk, adverse effect. Side effect ni kita tak boleh elak. Dia sebahagian daripada mekanisme ubat itu sendiri bertindak. Jadi kita cuma terima saja. Sebagai contoh, ubat tahan sakit, saya ambil contoh Tramadol. Dia macam morfin juga bila ambil, dia hilangkan sakit, tapi dia akan rasa lalok, loyal dan sebagainya. Itu adalah kesan sampingan disebabkan ubat itu bertindak pada otak.
dia hilangkan sakit, otak tak fikir apa sakit, tapi dia akan rasa loya-loya, rasa lalok dan sebagainya. Itu kesan sampingan, side effect. Tetapi ada satu lagi kesan buruk. Kita ambil, kita tak nak kesan tapi dia berlaku, tak dinafikan. Oleh kerana itu, soal orang, terutama orang yang tidak sana, bila dia confront dengan doktor sana, dia akan cerita tentang AEFI, Adverse Effect Following Immunization, mana kesan buruk yang mengikuti vaksin, selepas vaksin. Mereka akan quote benda ni over banyak kali lah. Tapi saya ingin ingatkan, tegaskan kepada tuan-tuan perempuan semua, soal AEFI ni siapa yang timbulkan? Manufacturer ataupun doktor itu sendiri. Maknanya itu adalah sebahagian daripada proses accountability kami. Pharmacovigilance, kita lakukan pharmacovigilance, kita kewaspadaan terhadap produk-produk farmasi. Kita tahu dia akan ada kesan buruk, adverse effect kepada sebagian orang. Kerana itu kami minta mereka sendiri yang report. Kita di bahagian perkhidmatan farmasi, oleh kesihatan, kita ambil data-data sebelum ini. Kerana sebab itu soal side effect kita tak risau sangat. Memanglah kalau cucuk memang sakit, pasti dia akan berungkap sakit. Itu ada local reaction. Mana-mana orang, mana kalau tuan-tuan guling atas rumput kat depan tu pun, tuan mungkin akan dapat merah-merah tangan apa semua, dapat allergy kan. Jadi itu adalah kesan sampingan. Tapi adverse effect ni tiba-tiba dia jadi sawan, dia jadi masalah imun dan sebagainya, itu perlu dilaporkan. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau kita ikut statistik kan, bukannya dakwa-dakwa orang, benda tu sangat kurang. Daripada 1 juta, 5 juta mungkin baru seorang atau dua. Statistik tu kita ada dan kita follow up. Dan benda-benda macam tu pun kita ambil tahu. Sebagai contoh, apabila dulu timbul isu iaitu timur rasa ada satu bahan pengawet dalam vaksin menyebabkan autism, walaupun benda tu belum dibuktikan, tapi kita ambil langkah proaktif di peringkat peluang vaksin, benda tu dikeluarkan, merkuri dan sebagainya. Walaupun selepas itu dibuktikan, kajian tidak dapat orang kata hubungkan antara bahan-bahan itu dengan side effect. Tapi disebabkan ada sedikit laporan, kita ambil tahu. Mana itu accountability kita di situ. Jadi bagi saya ini satu benda yang patut dipuji, kerana ubat yang kita propose, kita cadangkan, kita syurkan, dikombinkan dalam perubatan moden, kita akan teliti dua perkara: safety and efficacy. Keselamatan dengan keberkesanan. Kalau dia selamat tapi tak berkesan, tak guna juga. Kalau dia berkesan tapi dia tak selamat, tak guna juga. Kita buat kajian ni, nak pastikan dulu ni. Kajian pun ada 4 level. Pertama kita test dalam tikus dulu, tikus makmal ke monyet dan sebagainya, test ada reaction tak, ataupun dalam tissue culture dan sebagainya dalam makmal. Kemudian baru test dalam satu orang, tengok reaction. Yang ketiga baru test dalam kata 1000 orang dan sebagainya. Kemudian baru kita pasarkan. Lepas pasarkan itu kita follow up lagi. Itu yang dinamakan surveillance lepas tu, ataupun pharmacovigilance. Kita dapatkan report AFI itu semua kita improve. Memang ilmu ni tak perfect, tapi itu adalah yang terbaik. Bagi saya ini adalah lebih baik daripada dakwa-dakwi sebagian orang yang bagi beberapa penawar herba dan sebagainya, tapi hanya berdasarkan testimoni semata-mata. Kita tak tahu keberkesanan dia betul tak, kita tak tahu keselamatan dia betul tak. Satu herba ni boleh sembuhkan sampai 10 penyakit. Makan satu sampai kencing darah tinggi, gout, prostat apa semua settle. Sedangkan kami doktor kat sini, ubat darah tinggi pun 3-4 jenis, ubat kencing manis mungkin bagi 3-4 jenis yang berlainan. Tapi ada sebagian pihak boleh dapat satu ubat boleh sembuh sampai 10 penyakit kan. Saya kagumlah mana mungkin boleh dibuat kajian dan dipertandingkan untuk anugerah Nobel yang boleh dapat kan. Jadi saya nak katakan, bukan kita tak maklum, kita maklum benda dan kita ambil tahu kan. Kerana itu yang paling penting, macam Ustaz Farhan cakap ni, kenapa dipersoalkan, kenapa orang ramai tak diberitahu tentang perkara ini. Bagi saya ini adalah kata isu yang melibatkan dua pihak. Satu, penyidik perkhidmatan, dia kena, sebenarnya etika kami kena maklumkan, itu semua orang maklum. Tapi satu lagi adalah di peringkat pesakit itu sendiri, apakah mereka tahu hak dia.
Etika perubatan ada 4. Yang pertama adalah autonomi. Autonomi pesakit ada hak dia. Kami sebenarnya tak boleh lakukan pesakit izinkan. Kami kena dapatkan konsen pesakit. Sebab tu sebelum kita buat pembedahan apa semua, doktor akan cerita pembedahan ni kejayaan ni berapa peratus, dia punya ketidakkejayaan ni berapa peratus. Kita cerita side effect dia apa komplikasi dia, kita cerita habis sebenarnya. Tapi mungkin ada hikmah benda ni berlaku dan ini adalah forum sesuai untuk saya melakukan. Itu sebenarnya adalah hak pesakit. Tanya apa faedah vaksin, apa kesan buruk vaksin dan sebagainya, itu untuk dia. Tapi mungkin ramai pesakit dia tak maklum hak dia, kerana mungkin satu level education kita lah, ataupun penyampaian umat kita tak meluas macam orang barat dia orang putih apa semua, dia mungkin sedar pasal hak-hak dia. Jadi isu ni kita tak boleh laksanakan dulu pihak sebelah KKM doktor semata, mana dulu pihak kena sedar, pihak doktor pihak itu mana sama-sama kita orang kata belajar, tahu hak kita, tahu tanggungjawab kita. Tanggungjawab doktor memang akan cerita pada ni, nurse pun patut cerita pada ni, tanggungjawab satu untuk dia sedar perkara ni. Jadi yang kita macam Ustaz awal sebut tadi kan. Okey, dan jadi bagaimana sebenarnya kita nak berhadapan dengan keadaan orang yang datang yang tertelan, okey, yang keterlaluan ini. Jadi mungkin Dr. Faidy boleh beri respon. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali kepada moderator dan panel. Berkenaan dengan apa sebelum saya pergi lanjut, saya ingin respon kepada Ustaz Farhan. Konsep yang dibangkitkan itu valid, cuma mungkin saya kena beri makluman sedikit bahawa konsep yang dibangkitkan itu dia tak berlaku sebegitulah. Maknanya sebab kita memang ada research sebelum kita perkenalkan sesuatu kepada umat Islam Malaysia. Cuma saya boleh maklumkan di sini research tu ada, kajian tu ada, cuma untuk akses kepada orang awam mungkin kurang. Sebab dia dalam satu jurnal perubatan semua, orang kita pun sebab apa-apa kadang tak baca lah, apa kadang nak tunjuk kajian jurnal perubatan dan kalau baca pun hanya profesor ataupun peringkat doktor saja boleh faham lah. Jadi kemudian saya boleh katakan dunia perubatan ini adalah satu dunia yang close, tertutup. Sebagaimana beberapa dunia lain macam dunia saya dari dunia militeri, orang awam yang tak pernah masuk dalam dunia militeri, dia tak tahu apa fungsi militeri, apa yang dia buat, macam mana dia berlatih dan operasi, dia mungkin tak faham. Tapi pada sampai masuk dia akan nampak the whole picture. Begitu juga dalam bidang perubatan, apabila misalkan tuan-tuan dapat heart attack pergi hospital, apa yang berlaku, pesakit itu masuk dalam emergency, kita tutup rahsia. Apa yang berlaku dalam tu, apa yang diberi, orang kita sebagai waris kita tak tahu, betul tak? Tapi kita tak masuk hal itu kerana beberapa prosedur yang kita buat, kita perlukan permisi. Dan kalau saya cerita pun mungkin tuan-tuan tak maklum apa yang berlaku di ICU, macam mana kami merawat pesakit dan sebagainya. Itu perkara yang close. Tetapi saya boleh katakan konsep yang dibangkitkan oleh Al-Fadhil Ustaz, kita perlu ada sikolah, kepercayaan kepada autoriti perubatan kita dan autoriti agama kita. Mana-mana ubat yang masuk Malaysia ni kita akan kaji ubat. Sebagai contoh, ubat-ubat baru tentang kencing manis, darah tinggi, termasuk juga vaksin, kita ada kajian kita. Sebab tu ada Biro Pengawalan Farmasi Kekuasaan. Itulah kerja dia. Di peringkat ulil amri ataupun autoriti perubatan kita tak terima bulat-bulat. Dan yang berada di dalamnya pada badan ini pun adalah saudara-saudara kita yang profesional dan sebagainya, ada keilmuan agama yang sangat baik. Mereka ingin amanah, mereka ingin ikhlas, mereka buat kajian ini. Kerana kita tahu Malaysia ni pun ada bangsa berlainan, Melayu, Cina, India. Mereka berlainan. Sebagai contoh, profesor saya, dia pakar dalam bab darah tinggi. Apa saja bab darah tinggi masuk, dia akan buat kajian. Dia pasti respon setiap bangsa pun berlainan. Dia kaji benda tu barulah, bila dah puas dengan kajian tu, dia minta universiti, semua ada macam-macam ubat tahan sakit, apa semua diuji.
barulah kita boleh release, barulah kerajaan akan benarkan masuk dalam lubuk farmasi ya. Ada satu buku biru yang list ubat yang dibenarkan di Malaysia. Jadi tak semua ubat yang ada di US walaupun FDA, CDC release akan ada di Malaysia. Jadi itu sebagai makluman saya lah. Jadi dan perkara-perkara yang saya kata juga dia bersifat sejarah lah bagi saya, dan ilmu perubatan ni ilmu yang berkembang, dan pastinya kajian dan penambahbaikan sentiasa ada dari semasa ke semasa. Saya tahu sejarah kita dalam kontroversi, tapi dia dipertingkatkan. Banyak benda 20-30 tahun lepas amalannya dah berubah. Kalau tanya itu pakar dulu dia belajar sebab tiba-tiba teknologi itu boom macam tu. Dulu orang yang sakit jantung mungkin mati macam tu saja 30 tahun lepas. Tapi sekarang ada, kita diselamatkan dan ada di situ jantung negara. Dulu ubat bisu dipakai yang lain, sekarang dah pakai lain. Mana pakar yang ada sekarang waktu dia belajar perubatan tu dia belajar ubat lain. Sekarang dia jadi pakar, dia belajar benda lain. Dia terpaksa amalkan benda lain kan ada perubahan. Tetapi itulah bagi saya satu perkara yang cantik tentang ilmu perubatan moden. Ilmu perubatan macam sains. Sains ni adalah satu benda yang dinamik, dia berkembang. Jadi kita bila ada teori ataupun ada penemuan baru yang lebih terbukti berkesan, kita akan pergi kepada yang lebih terbukti berkesan. Jadi kalau ada perkara lain, kita akan pergi kepada yang lebih baik. Kalau benda-benda yang vaksin yang tiba tu, dia bergantung pada emergency lah. Sebagai contoh hari ke H1N1 bila berlaku macam tu, kita terus nak ada satu benda yang impromptu kan. Jadi berlakulah vaksin dalam masa sebulan 2 selepas H1N1. Kerana wabak ni teruk satu dunia, tetapi wabak ni kita akan kaji secara baik. Dan saya boleh sangka dakwaan yang kata kita tergesa-gesa. Sebagai contoh vaksin dengue. Dengue satu benda yang parah betul lah dalam dunia kita. Tapi kenapa belum ada vaksin dengue? Jadi dah ada, dah dibuat 20 tahun lampau ni. Thailand dengan buat, Malaysia pun terlibat sekali, Filipina pun buat, termasuk US kita buat. Tetapi keberkesanan vaksin dengue itu sekarang cuma 50%. Buat apa kita bagi satu vaksin tapi dapat 50% yang lain tak berkesan. 50% dia boleh dapat lagi dengue. Itu mana vaksin tak berkesan. Jadi kita masih lagi buat kajian dan tunggu. Jadi kerana itu saya nak menunjukkan kat sini kita terpaksa percaya dan bersikap kepada ulul amri kita. Sebagai contoh, ambil itu simple lah, halal haram ayam kita makan. Kalau kita nak timbulkan syak macam-macam, kita boleh timbulkan supaya proses sembelih, dimakan apa kat ladang, ditransport macam mana, campur dengan daging babi ke apa semua kan? Boleh. Tapi hati kita takkan tenang lah. Tetapi kita tahu kita ada ulul amri, kita penegak Islam, kita ada jakim, kita percaya. Kita bukan usul bagi kita, bukan tanggungjawab kita percaya. Kita percaya pada ulul amri. Kalau mereka yang silap, mereka yang buat corruption, benda yang haram yang kata halal, dan kita pun termakan benda halal, kita pun tak berusaha. Tapi mereka lah yang berusaha. Begitu juga Pak vaksin, saya tak nak menunjuk berbagai fatwa dicari daripada European Council Fatwa and Research ataupun Majma' Fiqh Islami seluruh apa daripada ataupun Lajnah Fatwa dari Imam Saudi, termasuk juga Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia dan endorse bahawa keharusan vaksin tak ada isu daripada sudut keharaman dia, semua halal. Alhamdulillah vaksin kita ada sekarang lah. Walaupun ada sana vaksin yang haram, tapi tak ada dalam pasaran Malaysia, dia risau. Dan dari sudut autoriti perubatan kita dalam Malaysia, dari satu segi lagi saya boleh katakan, ini saya hujah Dr. Zaini. Dr. Zaini kata kalau ada satu perkara yang diamalkan secara mutawatir oleh ramai-ramai orang, mustahil untuk mereka berdusta lah perkara itu kan. Terutama vaksin. Vaksin diamalkan oleh berjuta-juta orang seluruh dunia, bukan sekadar dunia kafir dan dunia Islam. Di Malaysia ni ada beribu-ribu doktor, dan kami bukan kata kami tegak pro vaksin,
Tetapi disebabkan kami dalam praktis kami dari sudut ilmu kami tahu apa kesan baik vaksin itu dan apa kesan buruk. Kami at the receiving end. Kalau ada kata orang yang kena jangkitan difteria, pertussis ni apa semua, measles kami nampak. Isteri saya nampak macam mana measles tu sampai kena masuk ICU, kena intubate, tiup. Kita nampak benda tu dan kita tahu severity dia. Di kes difteria ada 15 mati. Berapa persen? 33%. Ada daripada 3 orang itu 1 mati dan yang lain tu ICU. Jadi kita tengok keseriusan masalah penyakit ini. Kerana itu kami tahu adanya kaedah mencegah iaitu vaksin. Kami pergi ke arah itu. Dan ada beribu doktor muslim yang dipercayai saudara kita tu ramai itu dia percaya pada vaksin. Alhamdulillah kita pun kena sikoh pada mereka. Ini bukan saja di Malaysia tapi di peringkat seantero dunia. Minggu lepas baru saja ada conference Federation Islamic Medical Association di Nigeria mengumpulkan seluruh doktor-doktor muslim perubatan. Jadi mereka tak tahu nak akan keluarkan koror ataupun deklarasi berkenaan vaksin dan mereka mengusulkan. Jadi di Malaysia pun kita ada persatuan imam saya pun Islamic Medical Association Malaysia. Kita ada 3,000 orang doktor dan kami sangat mempromosi vaksin. Di peringkat dunia setiap persatuan perubatan Islam orang muslim yang sikoh, yang amanah, yang ikhlas, doktor kita berkumpul dengan daripada Indonesia, Filipina dan sebagainya pun berfikiran benda yang sama. Jadi kalau misalkan saya contoh siapa yang kata halal soal haram apa semua, insya-Allah kita bersikoh kepada persatuan doktor, kita bersikoh kepada agensi kerajaan ini. Dan ini kalau ada orang kata vaksin itu agenda konspirasi Yahudi, agenda Rothschild, Illuminati, Freemason dan sebagainya, bagi saya benda ini langsung tak logik, kerana kita ada beratus ribu orang doktor dan kita saling jumpa dalam konferensi dan sebagainya. Seolah sangat bodoh kita orang Islam kalau betul kita terpengaruh macam ni, kena tarik lembu macam dicucuk lembu dicucuk hidung ni, sangat malang bagi kita orang Islam. Sepatutnya macam saya cakap awal tadi, kita seharusnya menjadi pelopor pada vaksin. Dan kerana itu kita harus sikoh kepada ahli perubatan dia, ilmu dia. Cara doktor memandang suatu pesakit itu berbeza dengan cara orang awam memandang pesakit. Sebab kita belajar ikut manhaj kita, metodologi kita. Kita belajar anatomi kita belajar fungsi badan, kita belajar fisiologi kita, belajar farmakologi. Kerana itu kita tahu kesan dia. Dan vaksin daripada makhluk halus kalau macam buku mikrologi ada lebih 300 lebih, tapi ada vaksin cuma 30, lebih kurang 30. Jadi kita ambil yang doroguri saja ada vaksin. Mana sakit sakit yang betul fatal yang menyebabkan kematian. Jadi kita fokus saja. Yang lain tu sekadar menyebabkan demam batuk semua kita biarkan, ini kita lawan, tak ada masalah. Jadi kita ambil yang doroguri. Kita saja kali Quran berkata pasal al-zikr in kuntum la ta'lamun. Jadi kita hormati specialization, kita bertanya mereka yang pakar dalam bab ni. Kita tak tahu. Jika kita tak mampu, kalau dalam agama kita takut kepada yang pakar, dalam bidangnya pun kita tak kira, kita atas alasan kita sikohlah kepada mereka. Tapi kalau tak boleh juga, saya rasa itu masalah hati lah. Okey, jadi setakat di sini. Terima kasih.